Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم إن شاء الله في صحة والعافية. درسنا في هذا اليوم بعنوان المفعول فيه. Sebagai mukadimahnya, Ustazah ingin perdengarkan dendangan lagu PDPC tentang al-mafa'il kepada semua, khususnya tajuk yang berkaitan dengan al-maf'ul fih. المفعول فيه اسم منصوب لبيان زمن الفعل أو مكانه dibariskan dengan fathah. Contoh-contoh huruf zaman صباحا ليلا مساء. Contoh-contoh huruf makan فوق تحت أمام. Contoh huruf zaman yang lain ساعة نهار غدا. Contoh-contoh huruf makan yang lain harfan baina aina haula. تعريفه: المفعول فيه أو الظرف هو اسم منصوب على التقدير في يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه. Maf'ul fi juga dikenali sebagai zarf, iaitu isim yang dinasabkan dengan takdir fi yang menunjukkan kepada masa atau tempat berlakunya sesuatu perbuatan. Ia merupakan jawapan kepada soalan mata, iaitu bilakah, atau aina, di manakah. Baik, seperti mana contoh di hadapan, safartu lailan. Safartu lailan. Saya mengembara pada waktu malam. Saya mengembara pada waktu malam. Perkataan lailan adalah menunjukkan masa, iaitu lailan ni adalah zaraf yang menunjukkan masa, dipanggil zaraf zaman. Okey, zaraf zaman, dan dia juga dikenali sebagai al-maf'ulu fih. Dia dikenali sebagai al-maf'ulu fih. Jadi menunjukkan di sini bilakah saya mengembara? Saya mengembara pada waktu malam. Jadi lailan adalah zaraf ataupun maf'ulu fih. Anwa'uhu, jenis-jenisnya. Awalan, yang pertama, zarfuz zaman, zaraf zaman. Contoh, safartu lailan. Kalimah lailan adalah zaraf zaman. Wasani, zarfu al-makan. Okey, zarf al-makan. Contoh di sini, yanamu al-qittu tahtal kursi. Yanamu al-qittu tahtal kursi. Telah tidur kucing. Kucing itu tidur di bawah kursi. Jadi perkataan tahta. Tahta adalah zaraf makan, yang menunjukkan tempat kucing itu tidur, iaitu di bawah kursi. I'rabuhu,
المفعول فيه أو ما يسمى بالظرف هو اسم يأتي معربا منصوبا أو مبنيا في محل نصب. Dari segi i'rabnya, maf'ulun fih ni yang juga dikenali sebagai zaraf, huwa ismun ya'ti mu'raban mansuban, iaitu isim yang datang dalam bentuk mu'rab mansub ataupun mabni di tempat nasab. Misal, safartu laylan. Safartu laylan, kalimah laylan. Kalimah laylan dari segi i'rabnya, kita kenali dia sebagai zaraf zaman. Zaraf zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Jadi perkataan laylan di sini kita nampak jelas di sini adalah dibariskan dengan fathah. Okey, dibariskan dengan fathah, maka dia mansub wa alamati nasbihi al-fathah az-zahirah. Misal yang kedua, kharajtu minal baiti munzu as-sabah. Kharajtu minal baiti munzu as-sabah. Saya keluar daripada rumah sejak subuh, sejak pagi. Jadi perkataan sejak, semenjak, munzu dikenali sebagai zaraf zaman. Zaraf zaman yang menunjukkan masa, mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Dia merupakan mabni, dia bukan mansub. Dia bukan mu'rab mansub. Ingat ya, kalau zaraf ni dia ada dua, satu berbentuk mu'rab mansuban dan satu lagi berbentuk mabni kalau dari segi i'rabnya. Jadi yang ini kita sebut dia sebagai zaraf zaman mabni ala dhammi, sebab dia dibariskan dengan baris dhammah. Tapi fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Dan misal yang seterusnya, amshi fawqa ar-ramli. Amshi fawqa ar-ramli. Saya berjalan di atas pasir. Saya berjalan di atas pasir. Perkataan fawqa. Fawqa menunjukkan zaraf makan, iaitu tempat. Zaraf makan mansub wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Kita baca dengan amshi fawqa, laisa fawqa, laisa fawqi. Okey, fawqa. Jadi zaraf makan mansub wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Misal yang seterusnya, azuruka haitsu takunu fil bait. Azuruka haitsu takunu fil bait. Saya melawat kamu, saya menziarahi kamu ketika kamu di rumah. Jadi perkataan ataupun kalimah haitsu. Kalimah haitsu merupakan zaraf makan yang menunjukkan tempat. Zaraf makan mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Dia adalah zaraf makan yang dibina ke atas baris dhammah. Perkataan haitsu, bukan haitsa. Haitsu. Jadi dia memang kekal dengan baris dhammah, tetapi fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Dia berbaris dhammah, tapi kedudukannya adalah di tempat nasab. Baik, kita lihat at-tadribat. أعين الظرف في الجمل الآتية مع بيان نوعه. Disuruh kita tentukan zaraf fi jumal, zaraf pada jumlah yang berikut bersama bayan nau'ahi, bersama keterangan jenis-jenisnya. Baik, yang pertama, yuwajihu asy-syabab al-yawma at-tahaddiyatil mukhtalifah. Jadi kita lihat di sini mana perkataan yang kita kenal dia sebagai zaraf. Okey, baik, kita lihat di sini perkataan al-yawma. Al-yawma adalah zaraf. Apa dia punya nau' dia?
Nauk dia di sini adalah zaraf apa? Zaraf zaman. Okey, dia dikenali sebagai zaraf zaman. Baik. Sema as-su'alu tsani. Al-jannatu tahta aqdami al-ummahat. Baik. Kalau kita lihat di sini perkataan zaraf di sini adalah yang berbaris dengan baris fathah adalah tahta. Kalimah apa? Tahta. Tahta adalah zaraf. Baik, zaraf apa di sini? Apa nauknya? Dia adalah zaraf makan. Menunjukkan tempat, ya. Menunjukkan tempat. Baik. Kemudian jumlah yang seterusnya, yahdusu al-inhilal al-khuluqi qadiman wa hadithan. Baik, kalimah yang berbaris dengan baris fathah di sini adalah qadiman wa hadithan. Bila kita lihat di sini berbaris dengan baris fathah qadiman. Kalau kita tak faham makna tapi dia ada barisnya dengan baris fathah, dia adalah zaraf. Okey, dia adalah zaraf. Yang ini menunjukkan zaraf. Kalau qadim, hadith, qadiman menunjukkan masa, menunjukkan masa, itu dikenali sebagai zaraf zaman. Hadisan juga sama, zaraf zaman. Baik. Al-jumlah yang seterusnya, jumlah ar-rabi'ah. La farqa baina arabiyyin wa a'jamiyyin illa bitaqwa. Baik. Kalimah baina. Kalimah baina adalah zaraf. Zaraf apa di sini? Baina. Sudah pasti dia adalah dia baina maksudnya antara. Okey, antara Arabiyyin, antara orang Arab dan juga a'jam. Jadi menunjukkan di sini baina adalah zaraf makan. Okey, nauk dia adalah zaraf makan. Kemudian jumlah yang seterusnya, yuaddi al-muslimuna fi salat at-tarawih lailan. Dan kalimah yang tertera di sini yang merupakan yang berbaris dengan baris fathah di sini adalah kalimah lailan yang dikenali sebagai zaraf zaman. Okey, nauk dia adalah zaraf zaman. Baik, sebagai pengukuhan, Ustazah ingin maklumkan kepada anak-anak sekalian, lagu PDPC Ustazah yang Ustazah nyanyikan tadi ada di channel YouTube Ustazah Aida Wahid. Bolehlah anak-anak carilah link lagu Al-Mafa'il. Baik, sebagai pengukuhan Ustazah ulangkan lagi sekali lagu yang berkaitan dengan al-maf'ul fi. Okey. Al-maf'ul fi ismu mansubun li bayan zaman fi'il aw makanihi dibariskan dengan fathah. Contoh-contoh zaraf zaman, sabahan, lailan, masa'an. Contoh-contoh zaraf makan, fawqa, tahta, amama. Contoh zaraf zaman yang lain, sa'atan, naharun, ghadan. Contoh-contoh zaraf makan yang lain, khalfan, baina, aina, haula. Baik, anak-anak,
Bagi anak-anak yang tak sabar-sabar nak nyanyi lagu Ustazah tadi, okey, tak sempat nak cari dah dalam YouTube. Okey, anak-anak boleh scan menggunakan QR code yang tertera di hadapan ni. Okey, berkaitan dengan tajuk Al-Mafa'il. Dalam tu semua maf'ul ada di dalam tu. Itu sebabnya Ustazah letakkan tajuk Al-Mafa'il. Okey? Baik. Syukran jazilan ala husni intibahikum. Wa ilal liqa'.